Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan. 主所爱的弟兄姐妹们，早上好！ Puji syukur kepada Tuhan sekalipun kita bersama-sama beribadah secara terpisah. 我们感谢赞美主的名，虽然我们在各自家中敬拜， Namun saya percaya kita tetap dipersatukan di dalam roh dan kebenaran 但是我们仍然在灵和真理上合而为一。 bersama Tuhan kita Yesus Kristus yang senantiasa menaungi kita. 并且我们的主耶稣基督常与我们同在， Sehingga pada pagi hari ini kita tetap boleh menyelenggarakan ibadah dan memuliakan Tuhan. 因此呢，今天早上我们仍然可以敬拜上帝，并且荣耀他的名。 Baik, saya mengajak Bapak Ibu untuk sekali lagi rendahkan hati di depan Tuhan. Kita berdoa memohon bagaimana Tuhan boleh menuntun memimpin jam pemberitaan firman ini. 我们在上帝面前再次低头祷告，求他带领我们，帮助我们。 Mari kita berdoa. 我们祷告。 Dengan segala rendah hati hamba-Mu mau menitipkan jam pemberitaan firman ke dalam tangan-Mu Bapa. 主，我以谦卑的心把下面以下的时间交在你的手中。 Kami berdoa ini tidak ada apa-apanya dan tidak mampu mengerjakan banyak Tuhan. 我们真的无能为力。 Kalau bukan roh Tuhan sendiri yang mengurapi dan bahkan menuntun memimpin pemberitaan ini. 若不是你的灵亲自高抹我们，带领我们， Ya ampunilah apabila kami tidak menyiapkan dengan sebaik-baiknya sebagaimana tuntutan Tuhan. 求主赦免我们一切的软弱，一切的不足。 Baik kedua hamba-Mu maupun umat yang saat ini ada di rumah sedang menyimak. 无论是你的两位仆人，或者在家中敬拜的弟兄姐妹们， Kiranya kasih karunia Tuhan limpah untuk kami semua. 但愿主你的恩典、你的怜悯随着我们。 Berkatilah jam ini dan berkatilah setiap kami Bapa. 求主赐福以下的时间，也赐福我们每一个人。 Demi nama Tuhan Yesus kami bersyukur berdoa. 奉靠耶稣基督的名，我们祷告。 Amin. 阿门。 Baik, saya akan membacakan 2 ayat firman Tuhan. 我要读2节的经文， Yang terambil dari surat Paulus kepada jemaat Kolose pasalnya yang ketiga. 那么取自于保罗写给哥罗西教会的书信，就是哥罗西书第3章 Ayat 17 dan ayat 23. 17节和23节。 Ayat 17 demikian bunyi firman Tuhan. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. 无论做什么或说什么或行事，都要奉主耶稣的名，借着他感谢父神。 Ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. 无论做什么，都要从心里做，像是给主做的，不是给人做的。 Tanggal 1 Mei setiap tahunnya, 那么每一年的5月1号， khususnya untuk di Indonesia dirayakan sebagai Hari Buruh. 特别是在印尼呢，我们就这个纪念或者庆祝劳动节。 Hari ini sebenarnya hari yang disahkan oleh pemerintah sebagai hari libur nasional karena Hari Buruh. 那么其实呢，劳动节是大节日，国家也定为这个假日。 Hari Buruh ini merupakan suatu penghargaan atau apresiasi untuk para buruh-buruh. 那么劳动节呢，是因为要这个就是尊重一下这些劳动。 Di mana para buruh itu boleh beria-ria memakai hari itu untuk suatu hari untuk beristirahat dan beria-ria mengajakkan suatu hari sukacita. 那么在当天，他们可以欢喜快乐的休息一下，他们可以庆祝一下，他们可以欢庆一下。 Bahkan mungkin para pengusaha atau para bosnya atau juragan-juragannya 甚至呢，他们的老板们
menyambut hari itu dan bahkan memeriahkannya, merayakannya bersama-sama dengan kaum buruh. 他们也一起来迎接、来欢庆这样子的一个节日，跟他们的这些员工来庆祝。 Sehingga setiap tahun dirayakan dan direspon dengan hati sukacita. 那么，所以呢，他们每一年就有这样子美好、这样子快乐、喜乐的一个回应。 Tetapi faktanya semakin kemari hari buruh itu menjadi suatu hari seperti apa? 但是呢，我们看到事实上一天比一天，所谓的劳动节变成怎么样的一个节日呢？ Wah, kita semua sudah tahu dan ini bukan rahasia lagi tapi rahasia umum. 我们大家都知道了，这也并不再是一个秘密，这一个是一个公开的秘密。 Wah, besok 1 Mei. Wah, besok pasti buruh turun dan besok buruh akan demo. 那么明天隔一天是5月1号，隔一天就是劳动节，所有的劳动都要这个示威。 Wah, pasti hari buruh, buruh-buruh demo ke jalan dan menuntut untuk naik gaji. 那么他们所要求的只有一个，就是要求加薪。 Setiap hari buruh, sang pengusaha ataupun bos kepalanya sakit pusing. 那么每一次进入到劳动节，所有的这个老板主人，他们都非常的头痛， Akan kembali dituntut dan dituntut. 他们呢就要受到很多的压力。 Sehingga ketika pengusaha mendapatkan kok buruh di Indonesia seperti ini pembawaannya. 那么很多商人看到，为什么在印尼的员工他们都有这样子的一个态度呢？ Tidak sedikit yang tutup dunia usahanya dan pindah ke tempat 那 lain. 么不少的人就后来决定，他们就不再愿意在印尼这个做生意，他们就迁到其他国家。 Nah, di sini menjadi satu sorotan. 那么这个就是我们该关注的一件事情。 Di mana dua belah pihak antara pengusaha dan karyawan, 我们看到这个主人和员工， antara bos sang juragan dengan pekerja-pekerjanya. 我们看到这一些老板、这一些主人跟他们的员工们， Yang semestinya mereka ketemu menjadi satu partner 他们应该是在一起成为一个同工， yang sungguh-sungguh mendatangkan keuntungan bagi kedua belah pihak. 那么他们应该是彼此给予利益， Mereka bisa harmonis, 他们能够和谐， bisa 他 bertolong-tolongan, 们能够彼此帮补， saling kasih mengasihi, 他们彼此相爱， peduli satu kepada yang 他 lain. 们彼此关怀。 Dua pihak itu harusnya seperti itu. 那么这两方面、两部分的人应该是有这样子的一个关系。 Namun yang terjadi sekarang sebaliknya. 可是事实却不是如此。 Para buruh-buruh itu buat bos sekarang menjadi suatu ancaman. 那么这一些员工反而成为主人们、成为老板们的一个威胁。 Bagi buruh-buruh, bos itu senantiasa menjadi penekan. 那么对这一些主人们来说、老板们来说，这些员工反而成为一个压力，成为一个困难。 Mereka itu berlaku semena-mena. 他们都在那边这个随心所欲。 Mau tenaga kami buruh tetapi membayar dengan harga sangat minim. 你要我们的力量，但是不愿意给我们很高的薪水。 Nah, perkara ini terus berlangsung dan berlanjut dengan semakin tajam dan semakin serius. 那么我们看到这样子的一个困难呢，一直都维持下去，因此呢，我们看到这个事情、这些关系越来越紧张。 Satu pertanyaan besar untuk kita. 那么我们该问的一个重要的问题： Kenapa semua ini bisa terjadi? 为什么会发生这种事情呢？ Mengapa perkara-perkara ini semakin kesini semakin serius sifatnya dan bahkan menyakitkan? 那么为什么在我们看到的事实越来越严重？ Nah, karena intinya 因为呢， sebagaimana Rasul Paulus telah ungkapkan kepada jemaat Kolose, 最主要的一个问题，就像使徒保罗告诉哥罗西教会的事情一样， yang di mana terjadi juga satu selisih atau clash atau ketidakharmonisan di antara dua pihak. 那么我们看到这两方面，他们都不合。 Mungkin ketika kita satu pihak sebagai anggota keluarga dengan anggota keluarga lain, 那么另一方面，我们
家庭之间的关系， atau kita sebagai pihak buruh dan atasan. 或者我们是员工，我们有一个主人，有一个老板。 Sebenarnya ketika kita mengacu kepada sesuatu yang tepat sesuai firman Tuhan, 其实呢，当我们回到圣经的原则里面， maka perkara-perkara yang seperti telah saya ungkapkan tadi, 那么就像我刚才所提的这一些事情， adanya ketidakharmonisan, adanya suatu perselisihan itu tidak akan terjadi. 我们看到这一些关系上的这个难处、沟通上的难处都不会发生。 Paulus merindukan 保罗非常的渴慕， kalau kita ketika jadi atau menjadi seorang usahawan, 那么如果我们成为一个商人的话， seorang juragan, 成为一个老板， hendaklah kita mengerjakan segala sesuatu sebagai seorang pengusaha, seorang tuan itu kepada bawahannya dengan melakukan segala sesuatu untuk kemuliaan 那 Tuhan. 么我们就要为了主的荣耀而做，我们要为了主的荣耀而对待，怎么样来对待我们的员工？ Bahkan ketika kita menjadi seorang buruh, 甚至当我们成为一个员工的时候， kata Rasul Paulus, ketika kita hadir sebagai seorang buruh, kita juga harus mengerjakan segala sesuatu dengan tulus untuk memuliakan 使 Tuhan. 徒保罗告诉我们，如果我们是一个员工，我们就要全心全意的做，为了主的荣耀。 Kalau kedua belah pihak itu mengacu kepada kemuliaan 那 Tuhan, 么如果这两者他们都一起来专注在神的荣耀身上， atau tutur kata dan mengerjakan apapun untuk kemuliaan 无论 Tuhan, 他们所做的一切、所说的一切话，都是为了神的荣耀而做而说。 pasti yang didapat itu tidak ada yang lain melainkan hidup berdampingan dengan penuh kasih sayang dan penuh kepedulian. 那么结果一定是只有一个，就是他们可以和睦相处。 Di dalam ayat 17 dikatakan demikian. 在第17节这样子说， Segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan dan perbuatan, 那么你所做的一切，在你的言语上，在你的行为上， lakukanlah semua itu dalam nama Tuhan Yesus. 你就要奉主耶稣的名做。 Artinya ketika kita berlaku sebagai tuan, 意思就是说，当我们是一个族人的时候， memakai para bawahan-bawahan kita, 当我们使用我们员工们的时候， tidak ada lagi kita ini semena-mena mentang-mentang kita yang membayar, kita yang punya duit. 我们不会因为我们给了他钱，给了他薪水， Lalu kita galak misalkan, 然后我们就随便骂他， keluar kata-kata yang kasar, 我们就随便用这个脏话骂他， atau kita mempekerjakan dengan sungguh-sungguh memberatkan mereka. 或者我们增加他们的压力，增加他们的这个工作量。 Padahal pembayaran itu tidak setimpal dengan apa yang dikerjakan oleh buruh 事 itu. 实上，我们知道我们所付出的薪水跟他们给予我们的这个为我们的这个效力是远远不足。 Kita egois, 我们是非常的自私， kita mau memakai buruh dan bahkan mau memanfaatkan mereka untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya buat diri 我 kita. 们利用、我们误用我们的工人，为了我们自己的利益。 Saya pernah bincang-bincang dengan seorang saudari. 我曾经跟一位姐妹聊天， Saudari ini berdomisili di Australia. 那么这位姐妹呢，她住在澳洲， Lebih 5 tahun sudah menikah. 那她结婚已经超过5年了。 Kata saya sudah dikaruniai anak belum? 我问她说：“上帝给了你们孩子吗 Kata saudari ini, boro-boro. ？” 那么这位姐妹说：“还没有。 Hari-hari juga letih capeknya luar biasa. 不要说孩子，我每一天过的日子都非常的累。 Loh, memang kamu ngerjain apa atau kerja di mana? 那到底你做什么工作呢？ Kerjanya di kafe kecil yang membuat jus dan minuman-minuman 那 lain. 我是在小一个咖啡店，我在那边这个制作咖啡还有果汁。 Ada berapa orang yang kerja di sana? 那在那边有几个人打工呢？ Satu kafe yang cukup lumayan. 一个差不多比较大的一个咖啡， Cuma saya seorang wanita yang kerja di dalamnya. 在里面呢只有一个女人工作。 Dari pagi sampai malam, 那从早一直工作到晚上， saya sendiri yang 只 ngerjakannya. 有我一个在那边打工。 Dan yang paling menyedihkan atau memprihatinkan, 那么更可
背的一件事情就是， selama jam kerja 在工作的时间里面， dilarang untuk duduk. 你不可以坐下。 Oleh sebab itu tidak ada bangku yang disediakan untuk ibu ini. 所以在那边呢，没有连一张椅子都没有。 Kata saya, mana mungkin bisa? 我说你怎么可以做得到呢？ Namanya terpaksa dibisa-bisain, tetapi saya korban juga. Pinggang saya kena. 他说我逼不得已必须做，必须拿这份工作，但是我也受伤了我的腰部。 Pak Andrew jangan heran dan jangan aneh. 真牧师千万不要感到稀奇。 Itu kalau datang dusan buah isinya. 那么如果有好几个箱子的水果， Siapa yang masukin ke dalam? 那么谁把它放进去里面呢？ Itu tukang itu atau dari mobil itu taruh di depan, dan siapa yang masukin ke dalam? 那么从运车放下来的这个很多箱子的果子，谁把它放进去里面呢？ Nggak ada orang kedua, nggak ada buruh lelaki yang bisa membantu. 那么没有第二个人可以帮助我， Melainkan saya juga. 除了我自己以外。 Kata saya, tidak peri kemanusiaan itu Tuhan. 我说这个主人真的是， Ya memang rata-rata seperti itu di sana katanya. 那本来在那边的情况，大部分都是这样子。 Saya memutuskan bersama suami balik ke Indonesia, balik ke kota Bandung. 那后来呢，我跟丈夫，我的先生，我决定回到印尼，回到万隆来。 Betul. 对了， Selama di sana tidak punya anak karena keletihan kecapean. Setelah balik ke Bandung, dia dikaruniai seorang anak. 在澳大利亚那边工作太累了，因此他没办法生孩子，但是回到万隆，上帝就祝福他，给他后裔。 Saudara, ketika kita tampil sebagai tuan atau bos, 弟兄姐妹们，如果我们是一个主人， dan kita mengerjakan segala sesuatu atas dasar di dalam nama Yesus 那么如 Kristus, 果我们奉主耶稣的名做一切事情， kita tidak akan berlaku seperti 我 itu. 们不可能这样子对待我们的员工。 Kita beri kemanusiaan. 我们会很爱他，善待他， Kita mengasihi kepada buruh 我 kita. 们会爱我们的员工， Bukan saja dicukupi, 我们不单是供应他， tapi diperlakukan dengan kasih. 乃是要好好的爱他。 Jadi bukan dikasihnya sedikit, 所以我们不是这样给的很少， lalu kita peras tenaganya, 然后我们就利用他的力量， dan sebagai seolah-olah sebagai itu sudah suatu keharusan, 然后我们觉得那是应该的。 suatu yang timbal balik yang pantas. 既然我给你了，你就要这样子为我卖命， Amat sangat keliru 这 itu. 个是一个非常错误的一个观念。 Ketika kita mengerjakan segala sesuatu tutur kata ataupun perbuatan, 当我们做一切事情，不论是我们的工作或者我们说的一切话， kalau untuk dalam nama Yesus 如 Kristus, 果我们是奉主耶稣的名而做而说， pasti segala sesuatunya dikerjakan dengan harmonis, tidak ada suatu feedback dari buruh yang marah, yang berontak. 那么我们就会在爱里面，在和睦的这个精神里面来做我们的一切事情。 Cobalah perbuat dengan segenap hatimu untuk Tuhan di dalam Yesus Kristus dan bukan seperti untuk manusia. 你都要做任何一件事情，说任何一句话，奉主耶稣的名， Atau Paulus memberikan nasihat, 或者在这边保罗劝我们， ketika kita tampil sebagai bawahan, sebagai seorang karyawan atau seorang buruh, 如果我们是一个员工的话， kita juga harus sungguh-sungguh mengerjakan segala sesuatu sebagai buruh itu penuh ketulusan. 那么我们就要单纯的去做， Mengerjakan segala sesuatu bukan asal Bapa senang, 不单是为了讨好他的喜悦， bukan ketika ada di depan usahawannya itu kita jadi berlaku baik-baik dan rajin. 我们不单是因为在我们的主人面前这样子殷勤的做， Tetapi ketika tidak ada mereka, 甚至呢，当他们不在的时候， kita sembrono, 我们反而在那边随随便便， kita 我 bermalas-malasan, 们在那边懒懒洋洋， kita melakukan sesuatu korupsi waktu. 我们在那边偷拿实践， Kita tidak sungguh-sungguh bekerja seperti memiliki perusahaan ini. 我们在那边工作的态度不像是爱护这个工厂、爱护这个公司的一个心态。 Kita tidak boleh berlaku seperti itu, kata Paulus. 然后保罗说，我们不能这样做。 Melainkan ketika kita sebagai bawahan, 如果我们是一个员工， ketika bekerja, 当我们工作的时候，
Kita bekerja dengan segenap hati, 我们要从心里面做， seperti diperuntukkan untuk Tuhan. 好像是给主做， Jadi bukan seperti peruntukan untuk manusia. 不是给人做。 Artinya kita ini sungguh-sungguh diawasi atau tidak diawasi, 意思就是说，不论有没有人看守我们， itu tidak menjadi penentu. 这个不成为决定权， Melainkan dia tetap kerjakan kontinu secara berkualitas tinggi. 他反而会仍然的把最好的给出来。 Ya saudara-saudaraku sekalian, 弟兄姐妹们啊， ya ini suatu keprihatinan kalau dunia luar pada umumnya seperti ini. 那么我们看到世界上都是这样子， Ya apa yang mau dikata? 那么我们要说什么呢？ Karena orang-orang tidak mengenal Tuhan, 因为呢，人们都不认识上帝， mereka hidupnya materialistis, 那么他们的生活是这个贪财主义， fokusnya hanya uang dan uang, 他们只专注在钱， fokusnya hanya kekayaan dan materi-materi, 他们只专注在这个钱财上。 tetapi berkembang semakin kemari. 但是呢，我们看到一天比一天， Keadaan yang semakin memprihatinkan juga, lebih memprihatinkan juga terjadi di tengah-tengah keluarga besar orang-orang percaya. 那么我们看到这样子的一个情况，原来也发生在教会里面。 Kenapa begitu banyak terjadi suatu komplikasi atau gejolak di tengah rumah tangga kaitan juragan dengan pembantunya? 那么为什么在很多家庭里面，我们看到这个做主人的跟做保姆的、做佣人的会有这个发生这个摩擦呢？ Begitu banyak pembantu-pembantu melihat juragannya lumayan orang Kristen, 有许多的佣人呢，许多的保姆看到他的主人是一个基督徒， tetapi lama-lama, wah sungguh-sungguh telah menjadi batu sandungan. 可是呢，看到他的生活却成为一个绊脚石， Tidak ada pengertian, 他完全不理解别 tidak 人， ada kasih, 完全没有爱心， pelitnya luar biasa, 非常的吝啬， selalu curiga, 在那边怀疑， tidak ada Yang suatu rasa kepercayaan dengan pembantu. 那么他完全不信任他的仆人， Terus kehadirannya bukan untuk jadi partner, 那么他的存在不再是一个同工， seolah-olah ada penjahat di rumah ini. 反而他看这个保姆就像一个坏人一样， Tetapi mereka panggil. 但是他们又要请他。 Kenapa semua ini sekarang berkembang sampai ke tengah keluarga-keluarga Kristen? 那么为什么在基督徒家庭会发生很多这种事情呢？ Bawahan Kristen tidak berlaku baik. 那么如果你是一个基督徒员工，你也没有好好的做， Atasan Kristen tidak 基 berlaku 督徒 baik. 主任也没有好好的做。 Ya sepertinya ini pola dan hukum dunia ini sudah mengganggu gugat atau sudah merasuk ke dalam kehidupan 那 kekristenan. 么我们活在这样子的一个世界，连我们的这个基督徒生活也受到世界的这个影响。 Maaf, sampai kehidupan berjemaat dan bergereja. 非常的抱歉，不客气的说，连教会里面也发生一样的事情。 Di mana para pemimpin gereja 教会的领导们 senantiasa menganggap akan hamba-hamba Tuhan itu tidak lagi sebagai hamba-hamba Tuhan yang harus diperlakukan dengan sebagai hamba Tuhan. 他们不再尊重神的仆人为神的仆人， Ada kalanya diperlakukan sebagai karyawan. 有的时候他们反而觉得，神的仆人是他们的员工， Harus bisa melakukan ini dan melakukan itu. 一定要做这个做那个， Setiap waktu, setiap saat. 随时随刻 Dan dituntut ini dan dituntut itu. 要做这个做那个，要求这个要求他们做那 Dengan 个 suatu imbalan yang tidak boleh ada seorang pun yang menuntut untuk nambah dan nambah. 也不可以，他们有这个其他的要求， Melainkan harus menanti dan menanti dengan tidak ada kejelasannya. 他们必须在各种不清楚、模糊的情况之下等待。 Ada gereja-gereja tertentu memperlakukan atau menyikapi para hamba Tuhannya dengan seperti itu. 那么有的一些教会真的这样子对待神的仆人， Tetapi bukan berarti semua hamba Tuhan harus diperlakukan dengan baik-baik karena mereka itu adalah soleh-soleh ataupun jujur-jujur. 也不表示说你们必须非常的优待或者善待神的仆人，也不是这样子。 Memang ada kalanya hamba Tuhan maunya jangan dong kami diperlakukan sebagai karyawan, sebagai buruh seperti pada umumnya.
那么有的神的仆人希望别人不按照员工的标准来对待臣仆， melainkan perlakukanlah kami sebagai hamba Tuhan. 你要真的要看待我们为一个神的仆人。 Ya ada kalanya kemajelisan oke menyikapi dan memikirkan mereka dengan sebagai seorang hamba Tuhan. 那么有的教会执事们，他们也非常的同意，他们也非常的尊重神仆。 Tetapi ada kalanya 但是有的时候呢， jujur di hadapan Tuhan. 在神的面前说实话， Begitu banyak hamba Tuhan, 有许多的神仆， dirinya tidak mau diperlakukan sebagai 他 karyawan, 不希望别人以员工的态度来对待他们， tetapi mereka sendiri telah bekerja dan melakukan segala suatu perbuatannya sesuai seperti karyawan. 但是他们的一举一动反而真的很像员工一样。 Bekerja atas asas waktu yang sudah tentukan. 那么他们的这个工作的这个时间已经定得很准， Lebih daripada itu tidak. 超过这个我不要。 Ketika ada orang berkeluh kesah, 当有人在那边跟他诉苦， ada gangguan Ya, di dalam wanti. hidupnya, nelepon akan hamba Tuhan di siang hari. 中午的时候打电话给神的仆人， Teleponnya tidak 他 diangkat-angkat. 不接电话的。 Ketika telepon ke rumah, 当他打到家里的时候， pembantunya berkata, maaf, Bapak tidak bisa diganggu. 那么他的仆人说：“很抱歉，我的主人不收电话，不接电话。” Ada yang lebih rohani, Bapak lagi doa. 那么有的人回答的更属灵，我这个牧师正在祷告。 Ada kalanya sampai umat itu bertanya, 有的时候呢，都会疑问， masa masih siang seperti ini? 这么早的时间， Mau mintain tolong, 求他的帮助， susahnya aduh bilah. 非常的困难。 Karena mereka taker, kalau mau minta tolong, kalau mau apa, jam kantor saja. 因为呢，他们觉得我只是在上班的时间服侍。 Nah, ini semua penyakitnya sama. 那么这一切毛病都是一样的， Baik yang jadi tuan 无论是 ataupun yang jadi bawahan. 族人的、做员工的， Melakukan segala sesuatu bukan melakukan untuk kemuliaan 都 Tuhan. 不是为了主的荣耀而做， Melainkan hanya untuk kepentingan diri sendiri semata. 乃是只是为了自己的利益而做。 Masing-masing hanya untuk mencari keuntungan diri. 那么他都是为了自己的利益而， Tidak ada satu kesadaran bahwa kita ini harus melakukan sesuatu untuk kemuliaan Tuhan. 完全没有一个渴慕为做神的荣耀而做。 Tidak ada kesadaran bahwa aku ini berbuat segala sesuatu bukan untuk dilihat manusia, tetapi untuk dipersembahkan kepada Tuhan. 那么我所做的一切都不是为了人，乃是为了上帝。 Rasul Paulus berkata, 那么使徒保罗说 apapun juga yang kamu perbuat, 你所做的一切， perbuatlah dengan segenap hati, 你要从心里面做， seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. 像是给主做，不是给人做。 Jadi ketika kita mengerjakan segala sesuatu, 所以当我们做一切事情的时候， kerjakanlah dengan baik, 我们要好好的去做， perbuatlah dengan sungguh-sungguh. 你要从心里面做， Tidak hanya untuk menampilkan di depan Tuhan, 不只是为了在我们的主人面前表演一下， melainkan untuk dipersembahkan untuk Tuhan. 乃是为了把它献上给我们的上帝。 Biarin atasan mau nilai atau tidak nilai, tetapi yang saya tahu Tuhan yang sudah 不 menerimanya. 管主人有没有给我们打分数，但是最重要的就是我们在天上的上帝已经悦纳了。 Aku jadi pimpinan atau jadi tuan, 我成为一个主人， aku sadar. 我非常的觉悟， Aku sadar sebagai tuan daripada orang Kristen. 我非常的觉悟，我是一个基督徒的，我是一个基督徒，是一个主人。 Tuhan sebagai hamba Tuhan di mata Tuhan. 那我在上帝眼前是一个仆人， Saya memperlakukan bawahan itu dengan kasih, 那么我用爱心来对待我的员工， dengan peri kemanusiaan. 我非常的善待他， Tidak melihat dan memandang mereka sebagai bawahannya harus ditekan dan diperlakukan dengan 我 semena-mena. 从来没有因为他们是我的员工，所以我就在哪边虐待他们，逼迫他们。 Di tengah zaman yang seperti sekarang ini, 那么在这样子的一个情况， mari kita bekerja dengan suatu integritas sebagai seorang anak Tuhan. 我们要诚信的完成我们的工作，一心一意的完成我们的工作，因为我们是神的儿女。 Yang melakukan ini, melakukan itu.
做这个的，做那个的， yang berbicara ini dan berbicara 说这 itu, 句话的，说那一句话的， semua untuk dipersembahkan 这 kemuliaan 一切 Tuhan, 都为了神的荣耀而做， bukan untuk mencari untung rugi diri sendiri. 不是为了自己的这个利益。 Niscaya 当我们这样做的时候， kalau kita mengerjakan perkara ini seperti itu, 如果我们以这样子的一个心态来完成一件事情的时候， sungguh tinggal dipetik hasilnya, yaitu Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. 那么神的名就要得着荣耀。 Nama Tuhan ditinggikan, dimuliakan, banyak orang bisa mendapatkan berkatnya. 那么就有许多的人得着祝福， Akan tersiarlah suatu kesaksian 那么我们的这样子的一个好见证就将要被传出去。 betapa luar biasanya Tuhan sebagai orang Kristen. 那么这个基督徒族人实在是非常的了不起。 Betapa luar biasanya bawahan yang Kristen itu. 那么这个基督徒员工实在是了不起， Mereka jujur. 他很诚实。 Saya mau menutup dengan suatu kesaksian. 我要以一个见证来做结束。 Di sebuah usaha yang masih 在 kecil-kecilan, 一个小小的一个公司， dipakailah seorang pemuda Kristen 那么有一个年轻人，他是一个基督徒， untuk menangani perusahaan yang kecil. 他就在那边来这个治理这个小公司。 Tetapi pemuda Kristen ini sungguh luar biasa. 但是这位基督徒年轻人非常的了不起， Integritasnya tinggi. 他非常的有一个诚信度。 Sampai pendek cerita, usaha ini, perusahaan ini semakin besar dan semakin 那么长 besar. 话短说，这个小公司就慢慢发展到一个大公司。 Apa yang terjadi? 那么发生什么事呢？ Sang owner ini, 那么这个主人， sang pemilik ini komisaris dan pemilik tunggal. 那么这个公司的这个主人， Sungguh sangat salut dan sangat salut kepada pemuda yang dipercayakan ini. 那么非常的敬佩他的这个手下这位年轻人。 Sang owner ini hampir jarang karena banyak usahanya datang ke tempat itu. 那么这位主人呢，他很少来看这个公司，因为他有很多的公司。 Orang itu hanya dapat laporan, 那么这个主人就只是领受一个， bekerja di belakang layar, 那么这个年轻人他是在这个台后台下在那边努力工作。 yang maju hanya itu yang dipercayakan dan dipercayakan. 这个主人那是在台后台下工作，而这位年轻人是在前面努力的卖命。 Sang owner jarang datang, 那么这个主人很少来看公司， yang kerja itu datang tiap hari. 那么上班的这个年轻人每一天都来工作。 Itu mah planning segala diserahkan kepada yang sebagai yang dipercayakan itu. 那么他所有的计划、所有的策略都是由这个年轻人定， Pengembangan, 要如何发展， marketing, 要如何推销， beli mesin, 要买机器， beli tanah, 要买土地， terserah dia. 就随便你。 Sang owner hanya nerima laporan. 那么这个主人他只是领受一个报告， Itu yang mengagetkan semua karyawan-karyawan. 那么所有的员工 Membaca bahwa pemilik itu adalah dia. 那么以为这个年轻人是一个老板， Padahal dia itu bukan 其 apa-apanya, 实他 cuma 不是 kerja. 其实他不是主人，他只是员工，他在那边打工而已。 Tapi karyawan itu semua tahu pemilik itu dia. 但是所有的员工以为他是主人， Yang lebih mengagetkan, 更惊讶的就是， ketika dia beli ini, beli itu, beli ini, beli itu. 当他买这个买那个的时候， Ini bukan suap ya 他不是贿赂， dari orang-orang customer itu bilang ini bukan mau nyuap bapak ya. 那么这些顾客都不是要贿赂他， Ini persentase untuk bapak yang beli. 我是给你这一份，因为你买。 Sang karyawan ini berkata, jangan sekali-kali coba-coba bentuk apapun memberi kepada saya. 你千万不要给我任何的钱。 Kalau memang ada kelebihan uang untuk ini untuk itu, serahkan kepada perusahaan sebagai bonus untuk perusahaan. 那么如果你要真的要给我任何的利益，你就给我的公司， Jangan otak-atik. 千万不要给我。 Ketika dia melakukan itu, 当他这样做的时候， tersiar kemana-mana. 传到各地， Bodoh ya orang ini. 这个人实在是傻瓜。 Dia itu kalau mau kaya itu, waduh.
如果他要发财是可以的， gampang sekali. 非常的容易。 Dia ini ada di satu posisi basah, kata. 那么他占的一个土地是肥沃的土地， Mau dikasih apa oleh orang-orang yang menjual barang baku kepada pabrik ini. 那么很多人要送他东西， Tapi tidak ada 1 rupiah, 1 dolar pun masuk dan tidak mau orang ini. 但是他1仙钱都不收。 Saya jarang melihat, terlebih-lebih zaman sekarang ada orang masih seperti itu. 我很少看到，特别是在这个时代有这样子的一个人。 Saya tanya kenapa kamu bisa mengerjakan seperti 我 itu. 问他为什么你能这样做呢？ Saya bekerja dengan sungguh-sungguh, tapi saya bukan untuk semata-mata mendapatkan keuntungan atau uang lebih dan lebih lagi. 我在这边努力的工作，不是为了得到更多的钱。 Harga diri saya, integritas saya sebagai orang Kristen itu yang saya 那 pertaruhkan. 么我在这里工作，我就是持守我作为一个基督徒的诚信度。 Kenapa sang owner bisa mempercayakan sampai segede gini? 为什么我的主人能够交给我这么大的公司呢？ Karena saya sudah memulainya, ngegarapnya dari awal sampai sekarang tidak ada cacat di mata dia. 那么因为我从零开始，在他面前这样子做，做到现在，他都找不到我的任何一个缺点。 Sampai satu titik hari 直到有一天， bersama owner itu bicara baik-baik. 那么这个主人跟他一起聊， Dia udah amat sangat cukup bekerja dan berkarya di tempat 他 ini. 在这个地方工作做了很久， Karena mengingat anak-anak sudah mulai besar, 因为他的孩子已经长大了， dia mau meminta untuk berhenti atau pensiun dini. 那么他就要早点退休。 Sungguh nggak tahu berapa duit yang owner ini berikan dengan luar biasa. 那么这个主人给他很多赏他很多的钱， Mobil kecil, 小车， rumah diberikan, 给他一个车子，给他一个房子， uang yang memadai pun diberikan. 给他很多的钱。 Karena sang owner ini sangat hormat pada orang 因为 ini. 这个主人呢非常的敬佩他的这个员工。 Nah, hendaklah kita di dalam kehidupan zaman seperti sekarang ini 那么我们在这样子的一个时代当中， sadar kita ini orang 我们 Kristen. 必须深深的觉悟，我们是基督徒。 Kita ini sedang ditonton. 世界上在这个看着我们， Kita ini punya integritas sebagai anak-anak Tuhan. 我们作为基督徒，作为神的儿女，要持守我们的诚信度。 Jangan orang melihat lalu jadi tersandung oleh kita. 千万不要有人看到我们就因为我们而跌倒， Tetapi biar mereka semua memuliakan 但是 Tuhan. 但愿他们大家都能够荣耀上帝的名。 Salut kepada anak-anak Tuhan di dalam bekerja yang berintegritas. 我非常的敬佩这一些有诚信度的这个基督徒，在他们的职场上好好的为主做。 Canangkan satu prinsip. 我们要记住一个原则： Bekerja ketika jadi tuan ataupun jadi bawahan. 不论我们是主人，不论我们是员工， Kerjakan semua dengan ketulusan untuk kemuliaan 我 Tuhan. 们要从心里面做，为了主的荣耀。 Tuhan memberkati kita 上帝 semua. 祝福我们每一个人， Amin. 阿门。 Mari kita berdoa. Saya persilakan penginjil Mika Halim menutup doa. 我们一起低头祷告。天父上帝，我们谢谢你今天早上，你用你的话来提醒我们，教导我们要成为一个有诚信、守信用的一个基督徒。当我们进入到职场上的时候，不论我们是一个主人，或者我们是一个员工也好，教导我们好好的透过我们的言语行为荣耀你的名，透过我们所做的一切决定，所筹划的一切的这个策略，教导我们能够荣耀你的名，不要因为我们的言语，不要因为我们的行为，我们反而令人羞辱你的名。主啊，求你怜悯我们，求你加给我们力量，求你恩待众弟兄姐妹们，在他们生活上，在他们工作上，各个岗位上，主呢，你都与他们同在，让他们能够成为一个讨你喜悦、荣耀你的基督徒。感谢耶稣，听我们的祷告，奉耶稣的名祈求，阿门。 Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu semua. 上帝祝福我们大家。